Oh, tak pernah. Saya Tak pernah saya mungkin sebab saya budak, so itu saya I can get away with murder kot, tapi macam dan mungkin saya tak menjengkelkan dekat set kot. So saya rasa saya tak pernah kena marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Gemuk. Kejut Okay. Bergema sampai ke dalam telinga. Okay guys. Hari ni kita ada seorang seniman lah, pelakon, pengarah yang aku rasa rare lah, pasal dia pun dah jarang berada di depan kamera sekarang. Itu Tam Suhaimi. Last berada depan kamera tahun 2019 kalau tak salah. Gerak khas. Keras. keras ya. Itu last kan? Lama dah 2019. Dan ya, kita dapat curi masa Tam sikit hari ni, dan kita dapat tangkap lah. Kita nak tanya-tanya, banyaklah juga nak tanya ni. Are you ready? Okay. InsyaAllah. I was born ready. Okay, Boni, soalan pertama. Soalan pertama macam mana boleh minat lakon mengarah semua ni lah? Daripada sekolah ke datang minat tu? Macam saya ni kiranya lahir dalam keluarga seni lah. Daripada keluarga seni? Macam arwah datuk dan nenek saya memang terlibat dalam lakonan sejak dari zaman filem hitam putih lah. Arwah datuk saya Pak Yim. Arwah Pak Yim. Dalam filem apa dia? Arwah nenek saya Minah Yim. Minah Yim saya rasa kalau orang tengok Bujang Lapuk, yang couple yang bergaduh tu, kalau mak bapak aku minta 5,000, tu arwah nenek saya. Kalau cerita lagi satu Bawang Putih Bawang Merah, yang dia jadi emak kepada arwah Latifah Umar yang kena tolak dalam air lepas tu jadi ikan tu. Dan kalau arwah atuk saya, dia selalu watak dia macam bendahara, jadi sultan. I think yang dia punya prominent role, kalau tak silap saya, dia tunang Pak Dukun. Filem? Tunang Pak Dukun. Dengan Rose Fatimah, dia jadi Pak Dukun tu. Lepas tu macam saya rasa dalam cerita Nasib Labu-Labi kot, dia jadi magistrate. Ada juga. Lepas tu Doremi Dia jadi? yang dia jadi doktor tu, yang dia kata macam dia ternampak Jebon. Dia tak apa dia Jebon. Itu arwah atuk saya lah. Kira awak tu ni. Dia sama masa zaman Piramli ya. Yes. Sekarang tengah buat apa, Tam? Busy tengah apa sekarang ni? Sekarang saya tengah dalam pre-production, tengah dalam development, pembangunan skrip untuk projek Super Telemovie lah. Astro Super Telemovie. Untuk OTT lah. Masih kita belum decide lagi. Apa beza telemovie dengan super telemovie? Super Telemovie bajet lebih sikit lah. Bajet lebih sikit. Ada the look tu lebih film lah. lebih dia scale dia lebih, skala dia lebih besar lah. Tapi bagi saya pun, kalau saya buat telemovie pun, saya nak look yang quality dia macam taklah macam ni telemovie je, buat biasa tak ada lah kan macam. Yang ni Tam direct juga? Saya direct. Saya plan to co-direct this one lah. Tapi saya produce this one, this project insyaAllah. Co-direct maksudnya ada pengarah utama dia? Ada pengarah bersama. Jadi yang kali ni saya nak in charge dari segi lakonan. So ada pengarah yang seorang lagi, dia akan charge of the look lah, the shot. Boleh dikirakan pengarah lakon layar macam tu kan? Lebih kurang macam tu lah. Aku tak faham sangat. Tak habis tadi masa sekolah ada masuk dalam macam apa panggil tu? Pementasan ke? Tak ada. Okey, saya sebenarnya saya pada tahun 86, so arwah pakcik saya, boleh katakan saya kira guna kabel jugalah. So pengakuan. Arwah pakcik saya, dia terlibat dalam dia scriptwriter untuk masa tu TV3 mula beroperasi tahun 84. Jadi masa tahun 86 tu diorang ada slot drama bangsawan. Jadi arwah pakcik saya kebetulan adalah
adalah penulis skrip. Jadi dia ada satu watak tu, watak tu agak penting juga. So dia bawa saya dan saya dapat watak tu. Nama production tu, nama drama bangsawan tu Nur Islam. Lepas tu bangsawan. so daripada situ saya bermula dengan saya ada buat projek untuk raya punya persembahan raya yang dengan live audience kan, dengan arwah seniman Yahya Sulong, dengan Allahyarhamah Husni Jaafar. Lepas tu kira start saya daripada situlah. Awal darjah 1 lah tu. Awal darjah 1, yes. Mula darjah 1 terus tembak ke TV3 Macam aku tahu darjah 1. Sebab dia kata 86 tadi, aku sebaya kan. 86 saya 1 tahun. Boy, alamak. Abang Tam je. Itulah Abang Tam. Okey Tam, baru nak tanya tadi dah sejarah awal macam mana terjebak itu dia kan. Awal umur darjah 1 Yes, darjah 1. So saya punya first film Ragam Pemandu dengan seniman Ragam Pemandu. arwah Bukan Pak Tam Duda. Ragam Pemandu dulu dengan arwah Pak Amir. Pak Amir Gurga. Pak Tam Duda tahun 88. Pak Tam Duda kedua lah. Ragam Pemandu tahun berapa? Ragam Pemandu tahun 87. Lama gila Tam. Umur berapa tu? Ini senior. Darjah 2 kan? Darjah 2. Dah berlakon filem. So memang masa tu casting lah nak dapat ke ada casting lah. jumpa director, lepas tu dia suruh baca skrip tu, lepas tu okey, dan dapatlah saya. Dan movie ketiga Kaki Bakar. Kaki Bakar sebenarnya kelima. Okey. Selepas saya buat Pak Tam Duda, saya buat filem Adik Dekat Oz. arwah Mr. Oz dengan arahan arwah Pak Aziz. Pak Aziz. Pak Zata. Lepas tu saya terlibat dalam sebuah filem kerjasama Malaysia dan Jepun. Pretty Girls nama dia, masa tu saya darjah 6. Banyak pelakon situ. Ada Sofia Jane, ada Faizal Hussein, ada Badu Muhayyad. Tam sebagai apa? Saya jadi dia macam cerita dia macam Charlie's Angel macam tu. Okay. So dia macam ada pelakon dari Jepun, spy dari Jepun, spy dari Malaysia. So saya ni macam tak silap saya salah seorang petugas yang dalam mob dekat Malaysia ni lah. So petugas dalam precinct punya. tak bukan yang the antagonist. Antagonist. Tapi saya berubah menjadi baiklah macam tu. Okey. Sebab saya tahu kira macam apa yang dijalankan Ada dalam. tayang kat Malaysia ke? Saya tak pasti dia tayang Malaysia ke tak. Dapat tengok cerita. Tak dapat tengok. Dapat tengok ke? Kau tengok Bob. Darjah 1 sampai darjah 6 filem. Kau apa kau buat sebelah rendah? Tengok bila. Menyumbang je. Aku satu apa tak kerti sebelah rendah tu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. So masa berlakon semua tu siapa yang push? Siapa yang bagi galakan? Jadi pelakon. Macam saya macam mungkin sebab saya dah terdedah menonton filem macam lakonan arwah datuk dan nenek saya, arwah makcik saya, filem sepupu saya kan. Jadi family saya memang banyak yang terlibat dalam dunia hiburan lakonan lah kan. Jadi mungkin minat tu muncul sendiri. Cuma yang macam bagi saya pula mungkin untung bagi saya sebab pada waktu tu pelakon kanak-kanak tu tak ramai kan. Ada saya, ada Bel Nasri, ada Saifuddin Buzen. Okay. Lama yang berlakon tu. Kalau atas batch saya Ciko dengan arwah Benji lah. So dia jadi macam dia akan pusing ke situ je. Kalau saya tak dapat, yelah, dia dapat. Dia jadi perjalanan saya sewaktu saya menjadi pelakon kanak-kanak tu agak mudah lah kan. Banyak job lah senang cakap. Tapi macam saya sendiri, arwah mak saya dan ayah saya, dia tak pernah macam mengatur jadual saya. Bulan ni saya kena ada berapa job saya kena buat. Dia macam kalau saya nak buat, saya buat lah. Kalau saya tak nak, saya tak buat lah. Dia tak ada push lah. Dia tak ada macam kena cukupkan kuota bulan ni, kena siapkan macam 2 atau 3 projek lah. Dia lebih kepada kalau saya berminat dengan projek tu, cuma saya rasa saya ni bila saya dekat set, saya rasa bila saya dah terdedah dengan bersama orang-orang dewasa, mungkin di situ saya
banyak dengar ini pengarah yang saya patut bekerja. Jadi pemilihan watak dan projek yang saya waktu tu saya lebih pada macam Agak selektif lah macam tu. saya kenal nama orang ni, saya nak kerja dengan dia. Saya kenal dengan pelakon ni, saya nak kerja dengan dia. Itu yang agaknya antara sebab Tam memilih untuk terima Kaki Bakar, Kaki Bakar sebenarnya Kaki Bakar arahan Yue. You harus cari Kaki Bakar tu. Saya masa tu saya dah tahu Abang Yue buat Perempuan Isteri kan. Macam cerita tu kan, filem tu walaupun sebelum tayang pun dah rave orang macam dah banyak hype cakap dah. pasal filem tu kan. So the production manager yang saya pernah bekerja dengan dia sebelum tu, dia panggil saya untuk uji bakat. Untuk Kaki Bakar saya pergi uji bakat sebanyak 4 kali. 4 kali. 4 kali. Kali keempat tu baru Abang Yue kata yes. Dia kena lepas 3 orang dulu, lepas tu baru last dia yang Empat kali tu ada dia. dia ada juga. Ada dia, ada Sani Sudin. okey. Kenapa sampai 4 kali tu? Saya tahu. Tapi saya rasa itu pertama kali saya melalui proses uji bakat. Sebab selalunya macam Selalunya watak tu dah memang diberikan kan. So tapi it's a good process lah. So lepas Kaki Bakar, walaupun masa tu asalnya kan it's a telemovie sebenarnya. Tapi yes. Asal telemovie. It's a telemovie asalnya, then baru dia transfer menjadi filem. So projek kedua saya dengan Abang Yue adalah tahun berikutnya, Aku Raja Gunung Ini. Aku Raja Gunung Ini. Yes, Filem. saya dengan Bel. Ya. So macam Kaki Bakar kan dia pergi ke Cannes dan dinobatkan sebagai best foreign film kan dekat Brussels. So macam Aku Raja Gunung Ini pun pernah ditayang di US. tapi Malaysia tak kan? Malaysia saya rasa pernah ditayang. Pernah ya? Tapi Terlepas pandang. TV dan untuk ke luar negara dia translate to film punya format lah. Tapi agak menarik lah bila Tam cakap dulu tak ramai pelakon kanak-kanak kan. Rasa sekarang pun tak ramai. Zaman-zaman sebelum ni macam yang boleh berlakon sedap macam Mia Sarah. Mia Satu Sarah. lagi yang Balqis. paling best Puteri Balqis. Yes. Tapi tak ramai Dia ya pun dah tak besar. Okey, Kan? ini yang saya nampak lah kan. Macam di awal masa zaman saya sendiri, pelakon kanak-kanak tu dia selalu jadi macam pelengkap cerita tau. Macam kalau komedi punya macam satu produk komedi dia lah akan ada Comic relief gitu comic lah. relief macam tu. Kalau macam ataupun cerita penderaan dia akan jadi atau macam anak yang dera, anak tak pakai sayang kan. Sebab tu saya kata macam tapi gradually benda tu nampak evolve lah kan. Macam Puteri Balqis sendiri kita nampak dia membawa watak yang agak kompleks kan. Saya rasa antara watak macam kompleks yang saya pernah dapat untuk usia yang muda itulah saya dengan Abang Yue. Kaki Bakar dia Kaki Bakar, Aku Raja Gunung Ini dengan dan first time saya bekerja dengan Abang Aziz Musman lah, Wawasan pasal mengenai seorang politician lakonan arwah Tan Sri Jin Samsudin. Dia somehow travel back dia punya past. So dia jumpa dia punya family member dan saya play the younger Jin Samsudin. Serius lah? Filem. Bukan itu drama. I think masa tu Tun Im first announce pasal Wawasan 2020. So Abang Aziz tulis satu telemovie yang bertajuk Wawasan. So ada So saya science fiction ke? Tak lah. dia lebih kurang, dia tak adalah science fiction sangat, cuma dia dalam keadaan macam prasedam macam tu, dia macam dia Flashback. bukan flashback, bukan dia memang dia drive tiba-tiba dia macam ada somehow kabut, dia- somehow dia being transport tu Misteri lah, misteri. Misteri. mungkin sebab masa tu dia teringat about dia punya past, dia punya family kan. So kita simpulkan science fiction misteri lah. Yes. Kata kau lah. Janji bahagia. Jadi bahagia. bahagia sudah kan. Tadi Tam nak sambung apa tadi? Tak ingat dah. Puteri Balqis Sorry, tadi kacau. lah. Oh iyalah, macam sebab itulah macam saya kata macam tapi dia dah semakin evolve lah macam macam kalau kita tengok di US ada macam Dakota Fanning Fanning. kan, macam ada Freddie Highmore
yang lakonan apa, walaupun dia seorang kanak-kanak tapi dia orang diberikan watak yang kompleks kan. Yang diorang yang navigate the story kan, and diorang yang jadi the center of the film kan. Jadi alhamdulillah lah, makin lama kita nampak bakat watak atau pelakon kanak-kanak tu bukan lagi sekadar pelengkap cerita je kan. So macam dulu, macam Tam sendiri lah, setiap lakonan tu mengikut apa yang kehendak pengarah ataupun Tam sendiri yang Maksudnya pembawakan dia tu, pembawakan watak. macam ada kebebasan Tam untuk kebebasan nak bawa craft sendiri macam mana ke. Oh okey, saya rasa dia lebih pada masa tu lebih pada pengarah lah. Tapi cuma saya rasa saya beruntung, juga sebab saya rasa sebab saya punya line punya delivery tu saya tak berlagu. Saya tak ada macam hari ini saya rasa sungguh gembira sekali. Kalau kita tengok di waktu itu kan ada banyak program-program TV pendidikan, ada banyak yang Macam lakonan yang dah jadi macam template kan. Tapi saya rasa macam saya jadi, dan saya beruntung juga sebab saya banyak bekerja dengan pengarah yang memberi tunjuk ajar especially macam Abang Yue sendirilah. Abang Yue dia tak suka kalau dialog itu di drama, terlalu drama, terlalu drama yang macam dia jadi macam scripted lah. Dia nak natural je lah kan. gitu. So dan saya beruntung jugalah saya dapat bekerja dengan banyak pengarah yang daripada situ saya dapat timbul pengalaman lah, dan saya dapat tahu yang macam ini yang sepatutnya saya buat, ini yang sepatutnya saya elakkan, macam tu kan. So mana satu pengarah yang paling best? Saya rasa macam banyak pengarah yang saya bekerja, saya banyak bekerja dengan pengarah yang saya suka, yang banyak yang saya suka. Abang Yue saya suka, Abang Aziz saya suka, Abang Bada pun saya suka juga, kan. Dia masing-masing ada best dia tersendiri. Yes, I think one of the my favorite project sepanjang kerjaya saya sebagai pelakon is konsert Kilat Kasut. Arahan Abang Bada Haji Azmi. Saya berlakon dengan, itu pertama kali saya berlakon dengan Abang Aziz. Kami jadi adik-beradik. Abang Aziz dan Osman? Yes, kita jadi macam memang pengkilat kasut. So kita pergi KL, so abang dia terlibat dalam apa, sebab diorang ni susah nak jadi senang. So abang dia sebenarnya datang KL nak cuba nasib jadi penyanyi. Sebab diorang daripada kampung, diorang sambil kilat kasut tu diorang akan menyanyi. So diorang pergi KL, so abang dia ni dah terlibat dengan Drug Pusher, lakonan Abang Nasir, Milanhan. Teli It's a teli raya. Macam pernah tengok Tahun 96. So ada saya, Abang Aziz, Abang Nasir, Darling Asri, ada kumpulan feminin pun ada dalam situ juga. Darling Asri pun ada. Tahun 96. Ui, lama sangat. Lama dah. Memang tengah hit dah feminin masa tu. Zaman-zaman tu. Okey, kita bercerita mengenai benda yang paling rasa ramai pun nak tahu pasal cili padi. Cili padi, yang sinonim sangat dengan Tam kan. Cili padi, nyanyi sikit. Kena Google balik. Rap kan? Rap. Ingat lagi tak lirik tu semua? Dah macam sama-sama lah beberapa tahun. Takut cakap ingat dia suruh aku suruh dia nyanyi. Tahun berapa? Cili padi tahun 91. Tahun 90-an kan. Berapa season Cili padi 92. Dia ada 3 season. Dia start dengan telemovie, lepas tu baru dijadikan drama. Yalah, telemovie tu macam kena colek kan. Watak Syafiq dengan Lily. Lily, itu memang tak dapat nak recall lah. Annie Asri, Nick Faris, Kak Melissa, Jafar On, Ding Glamour. Itu yang dengan arwah Ed Osmera pun ada juga. So, jadi bapak saya. Watak dalam telefilm tu kekal sama, bawa ke drama tu kekal juga? Betul. Okay. Watak yang sama. So hubungan dengan cast tu yang lain sekarang berhubung lagi tak? Dengan saya selalu yang kalau keep in contact Kak Melissa. Okay. Anne pun hari tu, Anne pun selalu je kadang-kadang teks ke, kadang-kadang jumpa macam hari bulan puasa itulah saya terlibat dengan satu projek, saya arah, terus saya panggil Bel dan Anne dalam projek tu kan. Macam Abang Jaafar kadang-kadang terjumpa
dekat majlis hari raya macam Betul. tu. Tak ada macam kek vintage ni lah. I think macam sebab kita pun dah tak Dah terlibat lama. dengan projek yang sama lagi. Sebab yelah lepas Cili Padi, I think Cili Padi last tahun berapa? 94. Saya rasa dah 94 95. Lepas tu dah semua dah bila Cili Padi pun dah stop, kita dah tak ada terlibat sangat. Dah tak ada dalam projek Berlakon yang sama sama-sama kan. Tak nak wujudkan projek bersama. Filem ke? InsyaAllah Reunion, kalau reunion. ada. Masa tu kan mendapat sambutan pada saya lah kan. Tapi kenapa stop sampai season 3 tu? Saya tak tahu, itu kena tanya badan penyiaran lah. Okay. Tapi Tam sendiri jangka tak sambutan dia betul-betul menggalakkan daripada kanak-kanak yang comel macam saya ni dulu Saya rasa one thing about Cili Padi, kenapa dia relevan dan dia diterima baik oleh semua dan menjadi fenomena jugalah. Fenomena, Saya betul. rasa sebab Betul. dia walaupun dia first dia tayang 92, saya rasa sampai nak dekat tahun 2000 kot masih diulang tayang kan, yang macam Oh, saya tahu. kalau saya rasa saya dapat royalty saya dah kaya raya dah. Sebab dia ulang lah. Dah dia punya kan, dia ulang kan lah. So sebab waktu itu tak ada drama ataupun satu projek yang revolve around kanak-kanak, Remaja lah. kan, kanak remaja dan kanak-kanak kan. So start dari Cili Padi baru kita nampak selepas Cili Padi ada wujud macam apa, geng Baskola. sekolah, tapi GBS. tapi the kalau boleh nampak dia punya premis tu lebih kurang macam Lebih kurang Cili Padi lah, kan, template macam dia. macam ada lima orang ke 4 orang macam tu kan. Masa tu watak Tam dengan Malisa Saila dalam siri tu sebaya. Tapi jarak umur jauh kan. Yes. Dia pun dah masa tu berapa dah umur dia? 20 Kak kan? Liz dengan saya beza dalam 7 tahun tak Ui, silap saya. banyak juga. Mungkin sebab dia kecil kan. So So mana antara pelakon-pelakon tu kan, antara semua Melissa Saila, siapa lagi, Ernie Asri kan, mana yang senang, best, aku cakap apa, best lah untuk bekerjasama masa tu. I think sebab Cili Padi bila kita dah terlibat dengan projek tu agak lama dan diorang dah memang jadi, saya percaya benda ni agak klise lah, tapi dia dah jadi macam family lah, macam setiap cuti sekolah je kita akan shoot Cili Padi. So macam kita semua akan bersama-sama Itu nak tanya, dalam jangka masa sebulan. Shooting time cuti sekolah saja. Macam Cili Padi Satu Ahad ke macam tu? masa tak silap saya Cili Padi masa musim cuti sekolah sebab kita tiga-tiga kan sekolah. Yelah. Maksudnya Apa? cuti sekolah tu cuti SEM pula. Kan, masa Cuti hujung tahun ataupun cuti Sabtu penggal, Ahad. cuti penggal. Shoot lah sampai habis semua season, semua episod tu. Yes. Bukanlah Sabtu Ahad Bukan. Macam Tam, sampai bila Tam nak menjadi remaja? Sampai sekarang masih remaja kan? Macam tu je rupa. Masalahnya nampak lagi muda pada aku. Betul lah, nak panggil abang pun sebab salah kan? Tapi dia ada advantage dan disadvantage lah. Macam disadvantage je, saya susah untuk mendapat watak yang umur saya lah kan. Macam Adakah sebab tu Tam dah tak berapa minat nak berlakon? saya minat berlakon. Macam kalau saya diberi sekarang ni saya yang selalu panggil saya macam orang yang kenal saya lah, macam last pun projek saya dengan Abah Aziz kan. So Abah Aziz so macam bila Abah Aziz call saya, dia kata Tam, Alung nak bagi Tam berlakon ni. Saya macam okey lah, Abah Aziz kan buat. Tapi macam kalau ada watak tu saya rasa macam okey, saya terus terang saya memang dah takkan terima watak pelajar college, sekolah tu semua saya dah tak nak lah. Saya rasa minda saya dah tak boleh nak tap untuk Nak untuk menjadi, tu lagi kan. Nak menremajakan diri balik. Yes. Jadi tapi kalau watak tu yang macam watak yang saya rasa macam saya yang Tak pernah bawa. yang mencabar saya untuk kembali ke depan kamera, insyaAllah saya nak je. Sebab lakon tu dah jadi memang saya punya passion lah kan. Memang saya mula pun dengan lakonan. Dan saya rasa bila saya beralih transisi ke pengarahan pun, saya rasa macam memang pengalaman saya sebagai pelakon tu yang banyak membantu saya dalam pengarahan lah. Iyalah kan, pengalaman Macam saya banyak fokus more on lakonan. Kita berhenti dulu untuk ke bahagian kedua. Alright. filem Tam Pak Tam Tam Duda Duda. kan.
So nama Pak Tam Duda, Tam berlakon cerita tu. Ada kena-mengena ke kenapa nama Tam dan filem tu nama Pak Tam Duda? Watak saya dalam tu Halim. Tapi saya ingat saya skrip yang saya terima untuk Pak Tam Duda sebenarnya nama cerita tu Pak Mat Duda. Pak Duda. Asalnya Pak Mat Duda. Lepas tu tiba-tiba dia jadi Pak Tam Duda. Tak tahulah kebetulan sebab nama saya Tam dan diorang rasa okey Tam tu lebih rhyme kan. Maksudnya pengarah ambil nama Tam sendiri lah. Tak tahulah. Mungkin lah kan. Aya Badul dan Rosnani Jamil. Oh ya. So macam Pak Tam Duda pun saya tak tahu watak saya sebenarnya besar sebab macam bila kita pergi set baru kita dapat skrip kan. Okey macam skrip hari ni adalah dia tak bagi full script dulu. Macam Pak Tam Duda saya ingat saya balik sekolah terus pergi syuting dekat Ulu Kelang. Dekat situ baru first saya tengok skrip. Baru tahu watak apa. Scene yang saya dalam tong Scene drum tu. apa? Saya jatuh dalam tong tu, itu saya punya first scene. Okey. Pak Tam Duda. Lepas tu macam ada lagi rupanya macam tu. berapa scene semuanya? Berapa scene? Saya rasa Pak Tam Duda is saya consider macam supporting lead lah. Saya rasa macam banyak. throughout the filming process tu saya terlibat lah juga. Macam sidekick Badul lah. Yes, saya jadi anak angkat pada Masa tu berapa Badul. payment? Saya pun tak ingat. saya ingat macam saya dapat daily paid tu sehari 100 tak silap saya. Dah besar dah. Masa tu ayah saya lah yang uruskan. Tapi macam tu lah saya cakap masa saya kecil tu nanti production manager akan cakap okey bayar sekian. Tapi kalau saya rasa saya dalam ni ada orang yang saya suka. Saya macam okey je. Contoh orang yang suka Macam sepelakon saya ada pelakon yang saya rasa saya berminat nak bekerja kan. Macam saya pernah bekerja dengan Sigi Oraza, macam Kak Aida Nerina. So saya dah macam okeylah macam nama-nama besar. Yes. So at least saya dapat gain something lah kan. Pengalaman kan. Yes. Masa tu mu darjah 1 ke? Mana? Dengan Pak Tam Duda. Pak Tam Duda darjah 3. 3 dah. Yang first movie tu. Yes. Masa saya buat filem Adik, saya darjah 5. Tapi Tam memang tak ada basic dalam maksudnya education dalam lakonan ke apa? Tak ada. Tak ada kan? Dia banyak lebih pada pengalaman yang saya Tapi belajar memang di talented set. lah. Sebab Tam mula-mula berlakon dulu pun dah okey. Darah berlakon. seni yang mengalir daripada Alamak. dulu-dulu. Dia memang go je mengalir. Tapi macam dengan I think dengan support dan tunjuk ajar pada pengarah jugalah kan. of course lah. Kadang-kadang kita dah terbiasa lakonan macam ni, tapi bila kita jumpa satu pengarah yang dia kata sebenarnya instead of ni kita boleh juga buat macam ni kan. So daripada situ kita belajar. Masa tu kan kecil kan? Ada kena marah dengan pengarah? Tak pernah. Saya Tak pernah saya mungkin sebab saya budak, situ saya I can get away with murder kot, tapi macam dan mungkin saya tak menjengkelkan dekat set kot. So saya rasa saya tak pernah kena marah. Lepas tu buat kerja pun okey je kan. Orang suruh buat je kan. Dan mungkin juga pengarah tak sampai hati kot. Kau macam kecewa je dia tak pernah kena marah. Tak Kau nak. berharap dia kena marah. Tak dapat juicy info tak ada. Tak, seingat saya tak pernah kena marah-marah, tak pernah. Okey, sebagai pengarah Tam pernah marah pelakon? Itu juga saya rasa sebab saya banyak based on pengalaman saya kan. Sebab bagi saya macam saya sebelum saya start saya akan ada reading section sebelum kita masuk set. Jadi saya akan go through the script dengan saya punya pelakon. So macam kalau ada intonation mungkin dia punya interpretasi bila dia baca tu lain kan. Macam katalah kan macam katalah dia punya skrip is Ahmad tanda seruan. Mungkin kefahaman dia Ahmad. Tapi kalau kita try with Ahmad kan dia lain. Dia akan bagi intonasi yang berbeza dan feel yang berbeza juga kan. Kan. Tapi terkejut tadi dia jenggot. Kan. So daripada situ tapi dan saya rasa sebagai
bila saya start dengan walaupun saya tak pernah kena marah dekat set, saya pernah memerhatikan orang yang dimarah di set. Jadi saya selalu tengok macam kadang-kadang ada setengah orang bila kena marah dia akan terus macam fokus tau. Ada juga bila you lagi marah dia lagi macam dia akan jadi overthinking. Dia akan jadi macam inferior. Jadi saya selagi boleh saya tidak akan resort ke marah lah. Dan saya rasa saya pun bukan orang yang marah. Jadi yang selalu akan marah saya punya assistant director. So kita akan main good cop bad cop lah. Dia lah bad cop dia. Kerja kotor yang lain marah. So orang nampak macam director ni okey. Dia macam toyo sikit. Terbongkar rahsia Bijak, selama bijak. ni. Macam lepas ni apa Tam punya impian direction dalam pengarahan ni, ada nak plan buat ke filem ke? Macam bagi saya kalau dari segi pengarahan, saya nak juga mengarah sesuatu di luar comfort zone saya lah. Mungkin kalau saya dah selalu buat romcom, saya nak try buat thriller pula. Saya nak try buat genre yang berlainan dengan apa yang saya sering ditawarkan lah. Kan dengan macam tu lah juga dari segi lakonan ke dari segi sebagai penerbit ke, saya nak cuba something else yang di luar comfort zone saya. Contohnya dah ada tak idea apa-apa yang berangan lah kalau aku dapat buat something yang luar pada comfort zone? Belum lagi. Dia benda tu kadang-kadang idea tu tiba-tiba je datang macam nak buat projek macam ni lah. Filem? Filem saya adalah simpan angan-angan untuk produce filem, tapi saya rasa filem ni dia perlu ada satu perancangan dan juga sebab filem ni budget is one thing. Sebab filem ni kan something yang you cannot predict. You tak boleh tahu selera penonton yang nak beli tiket ni. Sebab dia kadang-kadang benda tu yang bila kita ikuti projek tu daripada awal, kita rasa ni mesti akan jadi a big hit. Tapi bila tengok penerimaan dia macam tak. Something yang kita rasa macam ada ke orang nak tengok, tiba-tiba jadi macam jadi macam super duper hit kan. Tapi macam so kita memang kalau orang katalah A buat genre yang macam ni dan benda tu meletup, tiba bila B dan C buat genre yang sama, mungkin dia tak jadi macam mana yang A buat kan. So you nak follow the trend pun tak boleh. You nak come up with something yang out of the box pun tak boleh juga, tapi kena you have to think it through lah. Macam betul ke orang boleh tap into this dan orang akan suka ke, ataupun sebab saya pun tak nak jadi macam shot sendiri yang saya tengok dan sendiri saya rasa macam, dan saya akan tweet sendiri yang kata bagusnya cerita ni tak best juga kan. Macam saya rasa pernah orang tag saya. Ada orang boleh cari ni. Macam ni Pimai Tantu kan, Abang Sabri Yunus dia kumpul balik dan buat bukan Pimai. So just nak mengenang balik Cili Padi. Tak nak buat ke macam tu. tu? Saya rasa Cili Padi creator dia adalah Abah Aziz. So Bila maksud saya bukan kita guna IP tu tau, kita guna pelakon yang sama dan kita twistkan. saya faham. Cuma Api pula ke? saya rasa pernah ada tajuk Cili Api. Ada ke? Kecil-kecil Cili Api, tapi dia filem, dia bukan Cili Padi. Macam Cili Padi, kita kena hormati the creator lah, cause Abang Aziz is the creator kan. Walaupun mungkin dia tak pegang IP tu dah jadi milik station TV ke apa, but bagi saya he is the creator. Tapi kalau dia kata dia nak buat another spin off ke, dan dia nak kita just muncul as a cameo pun saya tak kisah, cause Cili Padi tu bagi saya ada soft spot dalam diri saya lah. Macam saya rasa orang yang pelakon atau penyanyi yang macam jauh lebih muda pada saya pun akan first nampak saya je macam saya tengok abang dalam Cili Padi. Mungkin Abang Aziz M. Osman boleh kan? Kita orang ada interview Abang Long itu. Okey. Apa ni? Okay. Ramai tak tahu ni sebab kita orang sendiri pun tak tahu siapa sebenarnya pengarah Cili Padi. Kan? Kita cuba carilah. Tapi tak jumpa. Cili Padi yang asalnya dia adalah sebuah telemovie. Telemovie arahan dan skrip oleh Abah Aziz lah. Yang dilakonkan oleh ada Dean Glamour, ada Melissa Saila, ada Jafar On, ada saya, ada Anning Astrid. Masa tu lah kita diperkenalkan Nick Faris yang orang semua Syafiq kan, orang semua kenal dengan Syafiq kan. Lepas tu bila dijadikan siri, Abah Aziz direct saya rasa 6 episod. Dia 13 episod, Abah Aziz tak silap saya dia direct 6.
Sebab masa tu Abang Aziz kena ke Filipin, dia kena direct filem Penyu. So ada Abang Hari Iskandar dan ada Rashid Sibe juga yang mengarah. So ada pengarah bersama. Yes. Start daripada season kedua, Abang Aziz dah macam sikit-sikit lah dia macam ada direct a few episode. Season ketiga pun dia ada direct a few episode. Macam itulah. Sebab dia dah diperlukan untuk projek yang lain kan. Cuma of course lah bagi kami as a pelakon, bila orang lain mengarah tu mestilah dia jadi lain lah kan. Lain banyak feel dia tu lah kan. Saya rasa sebab Abang Aziz tu he is the creator. Ya, betul. Kan dia creator and with Abang Aziz dia walaupun orang luar nampak dia garang lah, tapi bagi saya dia dah boleh nampak lah macam okay, kenapa dia nak macam tu dan bukan macam ni kan. So bila macam saya sendiri bila saya tengok yang diarahkan oleh dia dengan orang lain, yes, it's fun, tapi mungkin lain ada lain kan. Mungkin bila dia sama juga bila skrip tu dah ditulis oleh orang lain kan. Mungkin yang orang lain macam saya ingat lah season ketiga saya pernah question dengan satu skrip tu. Ada dalam satu babak tu tak silap saya, macam dia kata macam Cikgu Jaafar nak kena pergi somewhere, lepas tu dia gari watak saya Salim ni dekat pintu pagar, dekat pagar rumah. So saya question lah, Kenapa kan? saya kata dia cikgu kot kan, dia cikgu, takkanlah seorang cikgu nak buat macam tu kan. Walau kadang-kadang sebab tu kadang-kadang bila saya mengarah sekalipun, saya tak setujulah bila satu aksi tu nak dihalalkan atas tiket because it's a comedy. Bagi saya macam you tak boleh lah macam for the sake of comedy you nak buat macam tu kan. Lagi-lagi sekarang yang akan kita akan kena backlash dan kan. So kalau boleh, even saya pun kalau saya mengarah something yang bukan skrip saya pun, saya akan go through, dan saya rasa kalau saya tak setuju, saya akan berbincang dengan producer and the writer sendirilah. Saya kata macam benda sekarang ni memang you nak berkait ya, tapi ada benda yang sensitivity yang kalau you rasa you tak perlu buat benda tu dan tak ada asas kenapa you nak buat benda tu, baik tak payah kan. Atau kerana semata-mata you nak viralkan ke, ataupun you nak jadi macam tu lah, macam saya kata berlandaskan tiket because it's a comedy. So macam tak payahlah kan. Sebab kita nak bekerja dalam keadaan yang aman, damai, tenang. Saya rasa dengan umur saya sekarang, saya nak bekerja dalam keadaan yang tenang, yang saya tak payah nak serabutkan. Dah nak sabut-sabut dah. Tenang yes. is good. Yes, tenang is good. Tenang is good. Saya macam terrecall tau. Ada ke episod dalam, saya tak ingat season berapa, Jaafar On ada dua watak, satu jahat, satu saya rasa dalam kembar. itu dia bukan kembar. Dia juga. Itu dalam, saya rasa dalam season the first episode of Cili Padi lah kot. Dia datang sebagai cikgu. Lepas tu saya rasa dalam season 2 kot yang watak yang penjahat tu boleh muncul, yang menyamar jadi cikgu saya pernah tengok dah. Tapi orang yang lain lah maksudnya kan. Yes, dia ada dua, dia sebenarnya sama, unrelated lah, cuma kebetulan wajah yang sama. Macam watak Syafiq Nick Faris. Dia memang berlakon. Lepas tu Cili Padi dia tak berlakon dah Lepas Cili Padi saya rasa dia ada buat filem, sebab arwah ayah dia pun producer. Okey. Arwah ayah dia producer. Arwah ayah dia Nick Fazil seorang producer juga. Dia saya rasa dia pernah buat filem Yes Tuan, tak silap saya, dengan arwah Yes Bob. Walaupun dengan Sabri Yunus. Yes. Dia pernah berlakon filem tu. Oh ya. Yes, dia berlakon filem tu. Saya rasa dia ada berlakon juga. Lepas tu saya lepas tu dia pindah ke Kelantan dan dia dah start slow sikit. Dia dah besar ni, dah buat benda-benda lain. Tapi saya masih berkawan dengan dia dekat Facebook lah. So selalu Shout out Nick. Shout out semua lah. Shout out semua lah. Macam marah. Sebab Is pun dia kan related tu Kak Shani. Shani Hisham, tu sepupu dia. So kadang-kadang Kak Shani lah macam Kak Shani lah bagi tahu saya, Nick ada dekat Facebook juga. So saya pun add dia. Jumpa balik lah. Yes. Tapi
Tapi kita kena, saya macam pernah ada satu award show kot, dia orang nak panggil nak buat reunion lah. So Istana kata macam kalau saya nak jumpa dia orang, saya akan contact dia orang, macam not on in front of camera lah. Jadi bagi saya pun what's the purpose you nak panggil reunion cili padi tapi bukan semua orang yang ada. So saya pun tak pergi. Tapi dia buat juga. Ada orang buat. Saya rasa yang pergi masa tu saya tak tahu siapa yang pergi. Tapi tak ada pergi, tapi bagi saya maksud saya itulah, kalau you nak buat reunion pastikan Complete lah. Macam kalau you tengok Friends reunion ni kan semua orang ada. Ada extra dia pun ada. Dia cameo kan. So baru you rasa macam it is a reunion dah. Macam takkan macam buat reunion tiba-tiba datang macam 2 orang je. Tak ada. Lain tak kenal kan. So bukanlah reunion macam tu kan. So Tam, macam kita orang pernah interview senario, orang ada kenangan bersama peminat yang macam lain macam semua kan. Macam Tam sendiri, apa peminat paling gila pernah buat kat Tam? Gila ke paling pelik? Saya rasa masa tu saya tinggal di Ceras, rumah teres. Saya pernah 2 bas sekolah. 2 bas sekolah Punya pelajar masuk compound rumah saya. Uish, dia datang sana nak jumpa Tam. Tak, dia orang berhenti macam bas sekolah kan ada tiga dia berhenti nak ambil student ke apa. Saya rasa itu yang saya rasa macam, dan saya masuk ke rumah saya takut. Macam taklah dia masuk dalam compound rumah kan. Lepas tu saya pernah Abang Jaafar dengan Islah Syafiq. Masa tu dekat Stadium Negara ada program untuk Hari Kanak-Kanak kot. Hari Kanak-Kanak, tiba-tiba Abang Jaafar macam buat announcement, siapa nak hadiah ke, siapa nak bergambar ke, boleh naik atas pentas. Itu pun saya panik. Saya macam saya rasa saya ada paranoid kot. Saya macam kalau stage ni roboh macam mana? Overthinking. Saya macam pergi backstage saya sebab ramai sangat. It's overwhelming. Tapi itulah. Cuma saya rasa kita satu di Malaysia ni, kita tak ada like fanatik lah. Sebab bagi saya dia fanatik macam mana pun, sebab kita ada budaya dan adab kita lah as orang Asia, as orang Melayu kan. Jadi tak ada lah yang macam orang nak pergi dan nak tarik baju ke apa, tak ada lah. Paling-paling macam orang akan approach. Cuma macam saya sendiri, kalau saya tengah makan, saya cakap macam boleh tak tunggu saya habis makan dulu. Maksudnya peminat dekat Malaysia ni masih lagi menjaga Ada kehormatan atas susila. Ada. Saya rasa sebab saya rasa macam saya cakap lah, sebab kita punya adab dan budaya tu masih ada kan. So dia tak adalah macam akan pergi serbu dan macam tu, tak adalah. Tak tahulah sekarang punya peminat macam mana. Tak tahu. Sekarang aku rasa lagi kurang. Kurang. Dan saya rasa sekarang, kenapa sekarang macam zaman dulu, zaman saya, you hanya boleh tengok artis dekat TV, dekat majalah, dekat newspaper. Sekarang bila ada social media, artis tu sendiri dah you nak tengok artis, you pergi je social media, you boleh tengok dia punya IG story, you boleh tengok dia punya reels. So dia tak ada macam eksklusif lah. Dia macam tapi tak juga macam saya dari dulu sampai sekarang, saya tengok Ella, saya starstruck. Itu Ella is forever saya punya mungkin sebab one fan. Apa cakap bayi-bayi macam kita ni masih merasa lagi benda tu kot. Yang selepas-lepas kita dia pasal datang fan dia lah kan. Macam saya tengok Siti Nurhaliza, saya masih starstruck lagi macam Siti Nurhaliza. Tapi macam dulu saya tengok Tam pun saya macam wah. Kalau dulu kita jumpa pelakon tak terkenal pun kan, kita tu alamak jumpa artis lah kan. Sebab eksklusifnya. Dan saya rasa saya pernah pergi festival filem di Johor Bahru. Festival filem Johor Bahru tahun berapa saya tak ingat. Masa tu cili padi dah ada lah. So masa tu memang meriah lah. Macam saya tengok macam artis diarak, macam naik beca apa semua. Dan macam daripada event habis festival filem tu, kita nak balik ke hotel, macam bas tu stop, macam bas tak boleh pergi depan lobby dah, dah ramai orang. Memang daripada lobby hotel, daripada di bahu jalan yang bas tu stop, kita nak kena jalan ke lobby, memang orang macam penuh kerumunan apa semua. Sampai memang ada security untuk jaga kita.
So dapatlah rasa macam oh dikerumuni. Dapatlah rasa Kerumuni macam peminat Michael macam Jackson kan. Ataupun dapat rasa macam saya ni gula. Ni semua. Tahu lah tapi macam okey dapatlah rasa Dapatlah moment fame tu. tu, kan. Yes. Okay, soalan wajib tau. Top 3. Awalnya. Tapi kita tanya selepas ini. Oh. Ah. Aku tertipu. Okey, kita kembali ke bahagian ketiga. Kita let dulu lah. Let dulu. Pasal cili padi kan. Okey. Tak apalah, kita tanya terus. Kejap, Tak. kejap. Kejap. Ni ada soalan cepu mas. Okey. Kalau boleh cerita, tak boleh tak apa. Okey. Dulu masa UiTM, apa satu-satunya pelajar yang boleh rambut panjang Oh tak juga sebab saya kebetulan masa saya masuk IPTA saya punya surat tu surat lapor diri tu saya macam 2 hari kena lapor diri baru surat tu sampai. Masa tu saya ingat lagi. Masa tu saya dah ingat macam tak dapat kot, tak ada rezeki kot nak study dekat PTA kan. So masa tu saya ingat lagi saya dah dalam tangan ada duit RM400 nak pergi masuk driving school. Nak pergi belajar kereta. Masa tu RM400 je. Murah kan? Alah dapat postman hantar surat. Kena lapor diri kan. Jadi bila hari saya rasa di situ pun masa minggu orientasi tu kan nak kena gunting rambut untuk prosedur nak kena gunting rambut untuk ambil kad matrik kan. Mungkin saya mempergunakan juga bakat lakonan saya dan saya kata saya tak boleh gunting rambut sebab saya terikat dengan kontrak ni. Kalau saya gunting rambut saya dah langgar Kena saman. konti, saya kena saman. So yang pelajar-pelajar sini macam ni kes lain ni, dia tak ada gunting rambut. So saya selamat lah. Lepas tu bagi alasan dekat pelajar sini lah. Sebab diorang yang macam masa minggu orientation tu kan diorang akan bawa kita. Pelajar senior yang tu korang baru tahu sekarang lah. Okay, top 3 pengarah favourite Tam, local, international. Okay. Kalau international ramai sebenarnya saya suka. Saya suka Walter Solis, saya suka Christopher Nolan, saya suka Mark Foster. Kalau di Malaysia saya suka Dan Said, saya suka Yui Haji Syari. Kan. Satu lagi? Seorang lagi Nick Amir. Oh, Nick Amir. Kill. Yes. Kill. Dan nanti ada terbaru dengan Beto tu. Imagino. Razak Hisham pun saya suka juga. Okay. Filem top 3. Malaysia. Dua-dua, local, international. Okay, kalau international saya suka Motorcycle Diaries. Dia Gael Garcia Bernal. Filem negara mana? I think it's Spanish tak salah. Dan saya suka The Prestige. Saya suka saya suka Moulin Rouge. Kalau Malaysia saya suka favorite saya Laya Lara. Okay. Saya suka X-Ray. Dan saya suka Perempuan Isteri dan dot. Dua kan? Dua Haji. Accessory tu kalau buat balik Tam boleh jadi. Yang ganti Abang Aziz. Betul lah. Betul. Maklum. Okay, pelakon filem pengarah. Pelakon belum? Pelakon. Pelakon saya suka favorite saya lah. Favorite pelakon saya suka Christian Bale. Saya suka Nicole Kidman. Saya suka Natalie Portman. Saya suka Gael Garcia. Kalau di Malaysia saya suka all time favorite saya adalah Aida Nerina. Sidi Oraza. Satu lagi Sharifah Amani. Mungkin saya bias lah kot sebab tu kawan saya. Tapi tu favorite kan. Nani is one of my favorite lah. Tapi banyak lah sebenarnya guys. Setakat menyebut beberapa top. Abang Sidi Oraza memang letak. Dia dah memang tak berlakon. Berhenti lah. Tapi saya bertuah lah, saya pernah berlakon, saya dapat peluang berlakon dengan dia. Filem? Telemovie Aku Anak Siapa, arahan Kak Erma Fatimah. Jadi anak Bukan, saya cerita tu ada Aida Nerina, ada arahan abang Sidi ni dia watak antagonis. So dapat bila tu? Tahun 90-an. Dapat dua-dua favorite sekali tu, Aida Nerina dengan Sabri pula. Sidi Oraza. Comel. Okey, kita balik sikit tadi boleh? Boleh. Apa kenangan paling best lah masa penggambaran
drama tu. Atau apa-apa yang kita boleh share yang orang mungkin tak tahu yang menarik. Belakang tabir yang orang tak tahu. Oh, saya rasa bila kita tu macam family kan, and plus kita semua masa tu remaja kan, so macam people treat us nicely lah, macam basically kan. Lepas tu Abang Jaafar tu kadang-kadang dia masak untuk kita orang. Ikut mood dia lah. Kalau time-time mood dia okey, nanti dia masak lah. Dia Masak ajak dia ajak kita pergi rumah dia, ramai-ramai semua, all the cast and crew masak untuk kita semua kan. I think dan masa tu saya rasa masa cili padi lah saya ada pengalaman dapat surat peminat. Apa guna tu? Tak tahu macam Dia hantar ke mana? dia masa tu tak silap saya dia hantar ke Nizarman. Sama. Saya memang saya tak pernah bagi alamat rumah pun macam kan. So orang kan saya kadang saya pergi ni zaman dapat ambil lah surat buat balik. Tak balas tak? Balas lah. Dapat balas semua? Tak saya balas tu saya macam bagi gambar grup foto. Lepas tu sign tu je. Penuh nak membalas satu kan. Balas satu jam pun. Kalau ada yang dah tengok ni dapat tu, komen lah kat bawah. Yang dapat dulu kan. So kalau yang tadi manis kan, buruk, yang mengerikan. Dia tak best lah. Pengalaman yang tak best saya setakat pengalaman saya okeylah, saya rasa dalam setiap apa yang kita buat, kita akan ada pro and cons lah kan. Kan kita takkan happy semata-mata lah. Macam saya pernah je berhadapan dengan rejection. So tapi bagi saya it's a normal thing lah, bukan dalam industri seni saja. So hidup kan. tapi bagaimana kita nak tangani benda itu dah, dan jangan jadikan benda tu macam satu halangan yang kita terus macam tak nak ke depan. Macam saya sendiri okey, saya boleh katakan saya telah menjalani kegemilangan jugalah sebagai pelakon kan, daripada pelakon kanak-kanak. So saya dapat juga transition daripada pelakon kanak-kanak ke pelakon remaja. Tapi bila saya rasa macam okey, ini yang saya selalu katakan pada bila saya buat lah, macam kalau awak nak suruh saya watak pelbagai watak saya boleh, insyaAllah saya boleh realisasikan lah. Watak sedih saya boleh jadi sedih, watak komedi saya boleh jadi komedi. Tapi kalau awak nak saya tinggi, saya tak boleh. So macam itu limitation yang saya selalu kena. Kalau you nak pandang saya physical dulu, instead of apa yang saya boleh boleh tonjolkan, so saya tak boleh nak change your perception lah kan. Cuma jadi saya macam sebab itulah saya macam transition saya ke start pada penulisan saya start kerja di belakang tabir. So saya start kerja belakang tabir pun seingat saya umur saya 16 tahun. Saya jadi penolong pengarah kedua untuk satu projek telemovie arahan Kak Erma Fatimah. So lepas tu saya pernah jadi penolong pengarah. Antara pengarah yang saya pernah jadi assistant adalah first kali dengan Kak Erma. Lepas tu Abang Badar. Lepas tu Abang Aziz. Lepas tu dengan Melissa Saila. So saya start dengan assistant directing, baru saya jadi penulis pun masa tu saya berlakon dengan Abang Aziz untuk Dunia Anita, sitcom Dunia Anita. Itu saya baru dah buat skrip. Abang Aziz dia macam Tam aku nak kau tulis. Macam saya macam nak kena tulis lah. So buat lah, bagi saya macam dia dah bagi kepercayaan kan. So tapi macam mula-mula tu macam risau jugalah. Tapi daripada 12 scene yang saya tulis, 3 scene tu dia revise balik. Tapi bagi saya macam okeylah, at least 13 daripada 15 scene 3 je dia cincangan, bukan semua. Yang lain dia pakai. Maksudnya dia tetap saya punya cerita lah. Dia tak ada macam dia yang tulis tapi sekadar letak nama saya kredit je kan. Tapi itulah maksudnya saya you have to try to make it work lah. Kalau you rasa macam cabang ini dah macam agak suka untuk kita teruskan, so kita buatlah benda lain, beradaptasi lah. Yes, kita kena adapt. Sebab saya tak nak saya menjadi seorang yang kecewa, yang macam saya bagus tapi kenapa orang tak nak hire saya bla bla. So end up you akan jadi bitter, you akan jadi sour kan. Jadi saya macam realistik lah, macam kalau saya dah tak boleh berada di hadapan kamera, so saya tetap boleh berkarya tapi di belakang kamera. Macam Tam pernah direct dan berlakon sekali tak? Susah tak? Tak, sebab saya kalau boleh saya nak fokus saya kalau pengarah, saya mengarah saja. Memang tak pernah lah.
Ada sekali tu lah, ada sekali masa tu saya mengarah satu projek untuk NTP7. So ada satu watak watak macam it's a cameo je lah, ada 3 scene. So Elvira kata, abang lah jadi karakter ni. Saya macam okey lah. Sekejap je. Sekejap je, ada 3 scene je, okey lah. Yang satu location je, tentu. Tapi saya tak adalah macam setiap projek saya tulis macam saya dah set macam saya nak watak ni. Tak ada. Sebab saya lagi fokus macam saya tak nak macam fokus saya tu macam Terganggu. nanti saya nak ada kat depan kamera, saya nak ada bila saya ada kat depan kamera, dah tentulah assistant director yang kena tengok monitor tu kan. Dan saya rasa macam lebih baik kalau saya dah nak jadi pengarah, saya mengarah sajalah. Yalah, betul. So, boleh bagi 100% lah. Yes. Dekat apa yang kita buat tu kan. Betul? So yang terbaru apa tamunya karya? Maksudnya yang arahan yang dah keluar. Yang dah keluar, okay, saya rasa yang terbaru sekali saya last project saya. Last project saya was saya buat ada a mini series for WeTV, reality cinta, dan satu lagi untuk TV3 last year saya buat drama bersiri, Checklist Mr. Right. Okay, so yang sekarang ni saya tengah develop untuk super telemovie lah. Dah banyak tak tamunya arahan? Saya first mengarah 2013. Nama projek tu adalah Pengancam Perkahwinan. Pengancam Perkahwinan. Dia ada Kila Ferry, Intan Ladiana, Ya, tengok Nadia Nisa, Okey. Nora Danish. Tu tamunya writing sekali Writing dan directing, co-producing. nice lah tu. Nama-nama besar tu. Itu memang Itu first yang Tam dapat direct full. yes. Main, Tapi tu saya co-direct, sebab itu saya first saya co-direct. Kau direct juga. So saya co-direct. Dengan orang lain lah. Yang betul-betul Tam seorang-seorang? Lepas tu saya banyak seorang lah. Okay. Cuma yang ni because saya nak buat the upcoming project ni, saya nak co-direct balik. Kau dengan siapa tu? Yang tu Syahir Ismail. Dia Anas Amdan punya abang ipar. Mana senang lagi, berlakon ke mengarah? Dia dua-dua cabaran yang berbeza lah. Cuma bila pengarahan tu dia punya fokus tu lebih menyeluruh lah. Macam I think as an actor, preparation untuk membawa get into character, dengan peka dengan surrounding, dengan you punya sparring partner, your co-actors kan. Tapi as pengarah, you kena peka pada sekeliling lah, bukan saja pada pelakon, pada kru, Yelah, semua benda lah kena pada tengok segala semua aspek kan. So pernah arahkan nama-nama yang besar kuat dalam industri seni. Macam tadi tu Nora Danis tu co-director kan? Nora Danish tu dia berlakon dengan saya. Tak, maksudnya yang Tam sendiri jadi pengarah. Lepas tu dia punya pelakon tu nama besar. Senang tak mengarahkan nama-nama besar je ni? Ke mencabar? Saya rasa mungkin sebab saya dah start berlakon awal. Jadi kalau saya mengarah orang pun selalu orang tu macam dia tetap anggap saya senior. So Anda tak anggap Tam senior sebab saya bermula lagi awal dan satu. tapi bagi saya ni je lah, walaupun bagi saya as long nama besar atau tidak, dan saya tak bila kita masuk dekat set tu macam saya sendirilah, walaupun saya pernah mengarah, walaupun saya menulis dan saya mengarah kan, tapi bila saya masuk set orang, saya tetap kena anggap orang tu sebagai pengarah saya lah kan. Kena sarung kasut pelakon lah. Yes, tak boleh lah kita tak macam boleh nak question dia punya. nak melangkan, sebab kalau you nak question, kenapa you accept the project in the first place kan. So kita, macam saya cakap tadi lah, saya nak bekerja dalam keadaan yang tenang dan Penat school. Malah nak sabut-sabut. so, kalau saya rasa macam okay, saya tak boleh, I cannot go dengan cerita ni, so saya tak ambil lah. Sekarang masih dapat offer yang watak-watak remaja, masih dapat lagi? Saya rasa saya last 2019 lah. Itu pun sebab Abang Aziz call saya personally. Saya tengok macam berumur 25 tahun. Terus saya cakap, Balong, umur saya dah 40 dah Balong. 25 okey lah. Janganlah Tapi 15. pasal Abang Aziz saya cakap okey lah kan.
Shahrukh Khan pun gerak beberapa khas masa pelakon tu. remaja lagi. Abang Aziz yang direct kan, Bu? Yang untuk Ada episod saya tu beberapa. untuk episod saya tu memang Abang Aziz yang dia punya skrip dan dia mengarang. Oh. Okey, faham. Untuk yang tadi balik pula tadi, memang setakat ni tak ada lagi lah pelakon-pelakon yang susah untuk di-handle Alhamdulillah sepanjang saya penglibatan saya ni, alhamdulillah semua pelakon yang ada nama ke, yang baru ke, alhamdulillah semua memberi kerjasama yang mungkin saya banyak bekerja dengan mereka yang saya kenal. Jadi jadi dia, tapi macam saya cakap lah, bila dekat set tu kita off screen memang kita berkawan-kawan, tapi bila kita tengah berlakon tu, saya pun faham saya punya position as pengarah, dia pun faham dia punya tanggungjawab as pelakon. Yes. So kita as long kita faham dan kita jalankan tugas masing-masing, saya rasa takkan ada isu lah. So, anything else? Kita punya ni pun dah gelap ni nampak. Dah jadi macam cerita seram dah ni. Macam dah subuh dah. Macam dah subuh. Lama berat ni. Okey, dalam banyak-banyak drama ke telefilm yang Tam sendiri mengarah, mana yang Tam paling suka lah? Hasil karya sendiri lah. Saya rasa personal favourite saya is saya punya first direction lah, pengancam perkahwinan. I think it's sebab itu saya rasa itu memang projek kawan-kawan. Saya Happy saya co-produce dengan saya, Farish Aziz, Intan Ladiana, Saryanti. Okey, kita co-produce sama-sama, and kebanyakan semua tu macam yang berlakon pun Intan saya punya kawan, Nada Nisa, Nora ada. So tu memang orang kata itu memang projek kawan-kawan. So tapi macam walaupun macam agak macam it's the first time kan, tapi bila kita, the outcome Selesa. at least kita tengok macam okay, at least berbaloi lah dengan segala benda yang kita hadapi lah. Sebab saya rasa macam bila first time tu kita semua benda kita nak buat kan, tapi gradually kita dah macam okay, benda semua shot nak buat benda yang kita rasa macam okay, ni tak perlu, ini kalau tak perlu pun tak apa. So Tam jenis yang mana? Yang suka kumpul shot ke ataupun cari yang terbaik? Cari yang terbaik lah. Cari yang terbaik lah. Macam sebab kalau bagi saya lah, kalau you ambil banyak-banyak shot pun tapi end up you tak guna, macam bazir je. Bazir masa betul. Selalu yang baru-baru macam tu lah. Semua shot dia nak try. Macam dia takut macam tertinggal, dia takut shot tak cukup kan. Tapi benda tu benda yang saya belajar lah, yang macam bila saya menulis pun saya akan baca balik dan saya rasa macam kalau scene ni tak ada terganggu tak. Saya rasa macam kalau tak buang je kan. Sama juga proses editing, macam tiba-tiba overrun nak kena buang dalam 10 minit banyak tu kan. Dia macam kalau buang, sayangnya nak buang, tapi macam fikir balik macam tapi kalau buang tak ganggu cerita kan. Okay je. Okay. Alright. Ni dah nak azan, dah nak maghrib lah ni. Maghrib dah tu. Okay, apa projek akan datang? Apa yang boleh kita jangka dari Tam Suhaimi ni? Projek akan datang saya, sekarang ni saya tengah dalam proses developing a script untuk saya punya projek telemovie. So macam segalanya masih belum dapat dipastikan sebab kita pun tak tahu tarikh pilihan raya kita bila kan. Jadi saya pun tak boleh jangka macam pelakon pun kita masih research dengan date masing-masing. So saya nak announce siapa berlakon pun saya tak boleh lagi sebab kita tak tahu selagi date pilihan raya tu tak di-announce bila. Saya pun tak boleh macam kan kita sesuai nak shoot tak jadi sebab jadi macam terpaksa bila dah postpone tu memang pelakon pun terpaksa bertukar lah sebab jadual kerja masing-masing kan. Macam mana dengan projek yang lakonan Raksasa Manja? Raksasa Manja the movie. Tak sabar nak tengok. Okay, kita pun nak lama lagi dah makin gelap dan dah nak maghrib. So terima kasih kepada kita. Okay, kita shoot dekat Otak King hari ni. Otak Muar. So tempat ini privacy sikit lah sampai gelap lah tak kacau kan. Terima kasih sebab sudi bagi kami ruang yang sangat selesa dan sangat menarik ni. Dan terima kasih banyak-banyak pada Tam Suhaimi. Awak sangat raksasa. Sangat sudi pula. Sekali sudi meluangkan masa.
sibuk itu kan, kita daripada itu nak dapat tam tapi tak itulah dapat. dia. Minta Masalah maaf. yang best apa? Rumah sebelah-sebelah Rumah satu kawasan nasib baik. Jiran. So Tam nak cakap apa sebelum kita mengundurkan diri? Okey, terima kasih juga kepada Raksasa Manja kerana menjemput saya berkongsi pengalaman dan cerita-cerita di sebalik tabir sepanjang perkhidmatan saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bekerjasama lah. Wah, insya-Allah. Semua Mana jadi tahu, movie. mana tahu kita dijumpa ke. Mesti boleh jumpa. Alright. Mana tahu perlukan watak raksasa tiba kan. Okey, Tak tahu alright. dia. Padahal tengah sedap kan. Rasanya. Okey, apa tapi tak mustahil lah. Akan ada permintaan untuk kita orang interview lagi pelakon-pelakon cili padi yang lain. okey. Selalunya macam tu. Selalu macam tu. Alright, okey. Dan insya-Allah kita usahakan. Untuk Dan orang. okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cut. Okey. Makin hilang lah kita ni. Gelap.